إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن حضرنا من غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا ولكافة المسلمين أجمعين، خصوصا على هذه النية. ربنا وتقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نسألك بسر الفاتحة أن تجعلنا اجتماعنا بالرحمة وافتراقنا بالحسمة بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر ولا تعسر، رب أتمم بالخير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tamam dan selamanya dan selayak dan kita mendukung seterusnya kepada Allah. Berjumpa kepada Allah, kasih Allah hidayah serta taufik di bulan-bulan. Nanti kita menggunakan kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya guna kitab Nanjawi lah, keadaan Nanjawi kan. Kalau Nanjawi 229 kan. Keluar yang dia buat maju lah. Itu kalau kitab Nanjawi lah, kitab Rumi tentang bahasa Arab. Ya? 225 lah. Inilah rezeki yang kasuah tu. Ustaz Nanjawi Rumi ni rezeki kan. Kalau yang Rumi 225 lah. Kalau Jawi 229. Jadi jodoh dia, tajuk dia seterusnya tentang Alamatul Kubra, tentang peristiwa kejadian hampir rapat dengan kehancuran dunia. Itulah yang berlakunya kiamat yang besar tu. Itulah salah satunya muncul Ya'juj wa Ma'juj. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid darain amin summa amin. Kata musannif kita rahimahullah, keluar maknanya muncul Ya'juj wa Ma'juj. Ini masalah apabila lah kita ni maksilah tentang pegangan kita I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah sebab daripada peristiwa terbunuhnya Dajjal di tangan Allah Isa AS. Dia akan ada sekali lah faedahnya tentang kiamat yang besar ni, iaitulah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Lepas tu bawah ni perempuan kita dihurai di dalam Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Kahfi lah. Kita tanda situ dalam surah Kahfi ayat 92 sampai 98 tu, tidak diterangkan siapa dia kaum Ya'juj dan Ma'juj itu. Cara detail lah, no? Cara tafsir.
Batu Quran pun dia hajat juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu Quran dengan hadis saling mentafsirkan antara satu dengan yang lain. Lalu di sini pengarang kata Al-Quran tak sebut secara sharih lah. Tapi kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia nyata Nabi beritahu siapa. Bahkan Nabi pun dah sebut pada zaman Nabi Al-Qamaqah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tembok Yajud wa Majud dia telah berlubang sebanyak lebih kurang bulatan. Nabi tunjuk dengan tangan. Apa panggil hadis Nabi kan? Nabi sebut bulatan lebih kurang itulah. Nabi kembang jari telunjuk dengan ibu jari. Nabi buat macam ni. Itu zaman Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Betul dalam kitab yang lain dah sebut Yajud Majud pun Nabi telah jumpa dah pada malam Isra' wal Mi'raj. Dia manusia macam itu lah. Sengaja dia daripada anak Nabi Allah Nuh. Itulah daripada Yafis, daripada keturunan Nabi Allah Nuh lah. Maknanya anak cucu Nabi Adam juga lah. Pada malam Isra' Mi'raj Allah telah izinkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke tembok Yajud Majud dakwah dia bawah. Tapi dia tak terima dakwah Nabi SAW. Jadi kapiak juga lah, Nabi nya kapiak lah. Jadi Nabi sebut pada zaman Nabi pun bulatan besar ni dah telah kita panggil bulatan itu dah terbuka dah zaman-zaman kita, wallahu alam. Jadi Imam Syafi'i sebut pun tidak jelas dalam Quran sebut cara umum saja lah. Tapi didetailkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kriteria makhluk Allah yang bernama Ya'juj wa Ma'juj ini. Tetapi menurut asal bahasa lah, kata musannaf kita, kalau kira segi bahasa ni maknanya bahasa Arab lah. Kata Ya'juj wa Ma'juj ni disebut dalam Quran, no? Walaupun bukan nanti Quran tak, bahkan kitab Samawi lah, bahkan dalam kitab Taurat, Zabur, Injil sekalipun dia cerita dah tentang Ya'juj Ma'juj ni, lama habis dah. Kemudian disoreh pula dalam Al-Quran. Jadi kalau ikut asal segi lughah bahasanya, kedua-dua perkataan itu, kata mana Ya'juj wa Ma'juj tu, dia dalam perkataan tu, artinya satu bangsa, maknanya satu bangsa, satu jenis manusia lah, daripada anak cucu Adam. Dia bukan jenis raksasa ke dinosaur ke tak tu. Kalau ada besi itu ditolak mentah-mentah lah tu, tak sabit pun. Balah di Nabi SAW sebut daripada anak cucu Adam juga. Itulah daripada keturunan Nabi Allah Nuh, daripada anak dia yang bernama Yafis. Yang tabiatnya, yang panggilnya Ya'juj Ma'juj ni suka menceroboh, menyalakan api rusuhan, membuat kacau bilau dan merosakkan kehidupan manusia. Itulah keadaan itu. Bahkan di akhir zaman dia akan kacau bilau habis. Sampai Allah Ta'ala takdirkan Ya'juj Ma'juj ni mati atas tangan Nabi Isa. Bahkan setengah riwayat kata Nabi Isa pun terkepung dengan terpanggil tentera dia ataupun daripada Imam Mahdi dia kita ke itu di Bukit Tursina. Maksud tak boleh buat apa. Melainkan di hujung kitab ni akan sebut Allah Ta'ala datangkan ulat yang tu gigit Ya'juj Ma'juj ni. Macam zaman ni kita kata kena virus lah, kena penyakit lah. Kena tak tembak tu, kena ulat, mati tu. Bukan mati di tangan Nabi Allah Isa dah. Ada punya mati atas tangan Nabi Allah Isa, iaitulah Dajjal. Dajjal itu Allah Ta'ala izin. Ya'juj Ma'juj tak boleh, dia ramai semua. Jenis aktif semua, jenis jahat semua. Apa saja yang jumpa depan mereka, mereka makan habis, mereka tak peduli. Pokok kan menentangkan manusia habis. Baik. Ini kata lagi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj ke bumi ini di akhir zaman, maknanya dekat-dekat nak berlaku kiamat yang besar lah. Setelah daripada kematian Dajjal tu, adalah di antara tanda-tanda kiamat yang besar lah, yakni al-alamatul kubra. Lepas tu dia akan rapat dengan kiamat tak ada apa dah, yang menunjukkan yang beri faham pada kita bahawa hari kiamat itu sudah sangat hampir tiba. Tanda ini, tanda tentang keluarnya munculnya Ya'juj wa Ma'juj, telah disebutkan, telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Telah khususnya dalam surah Al-Kahfi, dalam surah yang Nabi SAW suruh baca sangat ni. Bukan pada malam Jumaat, kalau tak ada malam Jumaat, pagi Jumaat. Bahkan lebih lagi di akhir zaman, sebab cerita macam-macam peristiwa dan surah tu. Salah satu dia daripada nak mengelak daripada fitnah Dajjal. Dia surahnya khusus mintakan tentang Ya'juj Ma'juj ni.
Firman-Nya Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Qalu ya dzal qarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khair fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي وإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صدق الله مولانا العظيم. Suatu kafir tak ada baca. Ayat ni dalam ayat yang ke 92 sampai 98 lah. Baca. Tafsiran ayat dia. Kemudian ia tak apa, ni kena kemudian kita tafsir lah. Jadi maksud ia di sini merujuk kepada Iskandar Zulqarnain lah. Kan, Iskandar Zulqarnain itu menjadi ulama lah, tentang Iskandar Zulqarnain. Di dalam kajian ulama pun di Iskandar Zulqarnain ni dia ada dua. Satu Iskandar Zulqarnain yang bahasa Himyar, Al-Himyari, atau Iskandarnya Islam. Satu lagi yang dimomokkan, yang dimasyurkan dengan Alexander the Great. Jadi Alexander the Great mengata tu bukannya Iskandar Zulkarnain Islam ni, satunya Yunani punya, yang musyriknya kafir lah, yang dikatakan menjadi pengasas kepada bandar Iskandaria di Mesir. Betul tak? Benda Iskandar lah, dia pengasas di Iskandar mana? Zulkarnain Islam kan yang soal lagi. Allah Alam tu. Tapi yang maksudnya kita mengaji itulah. Setelah Zulkarnain yang di Mesir itu Allah Alam lah kan. Kita tak filah Allah Alam. Beda buku kita kata itu bukan Iskandar yang Islam. Dia buat filem kan. Dia Alexander the Great tu. Yang tu yang Yunani punya. Negeri Yunani itu bukan Islam, tu yang musyrik. Adapun maksud Iskandar Zulkarnain sini yang Islam ni. Yang penasihat dia di ketika itu dikatakan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Tu hebat kerajaan dia tu. Sampai sepertiga dunia lah pemerintah kan, Iskandar Zulkarnain. Betul lah, kita sampai berkhilaf ulama tu. Seorang kata dia seorang Nabi. Sebab dia nak pergi sampai nampak tembok hebat ni bukan orang yang calang-calang, bukan kaling-kaling. Kalau masalah kita kan, bukan luar biasa-biasa, ni bukan luar biasa. Tapi macam dapat yang pertama kata dia bukan seorang Nabi lah. Dia hanya seorang raja yang adil kan. Tu. Dan penasihat dia adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Betul hebat mentahan dia tu sepertiga dunia Islam. Nanti tak boleh kemudian kita tafsir sikit no. Jadi kalau ia ni dia refer kepada Iskandar Zulkarnain itulah, daripada bangsa Himyar, satu bangsa di Yaman satu ketika dulu. Patah balik menurut jalan yang lain, yakni jalan ke sebelah utara. Ini pun berkhilaf ulama lah. Sengata di China, sengata di Rusia. Itu macam-macam lah pendapatan ulama lah. Sehingga apabila ia Iskandar Zulkarnain sampai di antara dua gunung Jabalain, yang dapati di sisinya satu kaum, satu golongan lah, mana satu golongan manusia lah, bukan binatang lah, memang manusia betul daripada anak cucu Adam lah. Yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan, tak tahu bahasa mereka ni cakap bahasa apa pun tak tahu. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, ini penduduk yang berada di antara dua gunung tadi lah. Dia kata sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Itu dua kaum ni yang kata Zulkarnain tak tahu bahasa apa ni. Tak, tapi orang penduduk tu cerita lah.
Kata di antara dua gunung tu ada golongan manusia yang Ya'juj Ma'juj. Dia ni sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Coba rosak ya. Dah turun di tempat tu makan habis tanaman dia, bunuh dan sebagainya. Oleh itu kata penduduk tu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu? Lepas salah kita kata minta upah lah. Buat kami nak upah kat kamu wahai Zulkarnain. Kan? Tolong lekor abang bukit tu supaya dia buat tak boleh turun mai. Sebab tu ada pendapatnya gharib yang mencanggahi jumhur ulama. Dia kata Ya'juj Ma'juj ni bukan manusia. Dia kata itu sebagai satu simbol saja, satu tanda kata nampak tu gunung berapi yang cukup dahsyat. Dia begitu. Tu menyalahi jumhur lain tak tolak kan. Sebab akidah ni dia bukan mengkaji lurah saja. Dia kena tengok habis Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dia surah Nabi kata memang bangsa manusia. Yang ni dari hasil pendapatan kami lah, kami lagi upah mau tak? Tolong tak buat binting, buat tembok. Dengan syarat engkau wahai Zulkarnain membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Kata Ya'juj Ma'juj dengan kami ni. Ya, Zulkarnain menjawab, kekuasaan dan kekayaannya Tuhanku jadikan aku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Dia tak mau buah-buah lah. Kata Allah Ta'ala bagi mentahkan aku pun cukup hebat ni. Sampai sepertiga dunia aku boleh tak buat sila ni, tak perlulah. Apa nak bagi itu tak tahu mana, tak ada nilaian dia. Kata sekenar Zulkarnain. Oleh itu, cuma Zulkarnain besar, bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Jadi apa kena tolong aku yang itu ya. Upah aku tak ambil, apa tolong aku. Masalah kata apa, kita buat gotong royong lah. Dah, pakat pasang sikit. Aku akan bina antara kamu dengan mereka Ya'juj Ma'juj sebuah tembok penutup yang kukuh. Lepas tu di bawah tu dia buat nota kaki Semua dasar bumi jadi putih sikit, nota kaki bawah tu taklid dia tak apa. Katanya dimasukkan dengan tembok dalam ayat tersebut suatu kafir ni ialah tembok yang menutup lapangan, maknanya ruang antara dua gunung itu yang dapat menahan langgaran, maknanya kemarahan kaum Ya'juj dan Ma'juj. Waktu hadis sejarah Islam yang terkenal sebagai pengikut Ibnu Battutah kan. Ibnu Battutah dalam pelayaran dia pernah sampai tu di tembok Ya'juj dan Ma'juj. Sampai bila dia duduk dekat tu dia dengar macam ada suara yang duduk bumi di sebalik tembok tu. Lepas tu dalam riwayat hadis Nabi kata tembok tu titik hari Ya'juj dan Ma'juj dia duduk korek tu. Korek punya korek. Tengah riwayat kata bila dengar saja orang azan, Allah Ta'ala akan kambuhkan sebesar gunung Uhud. Tu ni apa tak boleh bangun kepala naik tu. Semua orang nak azan lagi, dia buat ibadah kat Tuhan lagi. Kecuali satu ketika tak ada azan, tak ada apa, mayang apa dah. Masa tu habis. Sengaja Allah Ta'ala bagi ilham kat mereka kata apa? InsyaAllah. Pasal kapiak tu sebut insyaAllah tu. Allah Ta'ala bagi ilham. InsyaAllah tak lama. Tu takdir lah tu, kita dekat lebih dah. Tapi kalau tiap hari dia dengar lagi azan apa semua, dia patut lambat lagi ni, kita turun dulu lah. Jadi tiap hari pun duk korek kan, tak habis duk korek lagi sampai zaman kita ni. Bila dia nak tembus tu, waliyadzubillah, dia tak jauh lah. Tu. Jadi Battutah nak sampai di situ. Dan bila dia pendapkan telinganya di tembok Iskandar buat tu, dengar ada suara belah balik sana tu. Bunyi macam-macam. Kenapa benar dia maju? Cuma Allah Ta'ala tak perzahir lagi apa kita. Baik, lalu sambung tafsir ayat tu, bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separah tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu, ia pun memerintahkan mereka membakarnya dengan berkata, tiuplah dengan alat-alat kamu. Bakar besi itulah. Jadi lebok buah mau tu, lepas tu buat tembok kemas. Bukan buat dengan semen yang betul tak, dengan kita punya besi tu. Jadi leburkan tu. Sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala, malulah bila pakat dengan api ni, jadi lembut lebih. Seperti api, berkata ia Zulkarnain, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan ke atasnya. Hebat teman tu pun. Zaman kita, zaman lama dah kan, kita punya masalah ni. Dia yang nombor 2 tu tanda, dia kata apa bawah tu. Setelah mereka membawakan ketul-ketul besi untuk menutup tanah lapang antara dua gunung itu,
ia perintahkan mereka membakar tembok dari ketul-ketul besi itu sehingga menjadi merah menyala seperti api, lalu dituangkan atasnya tembaga cair sehingga ia amat kukuh lagi lincin. Itu tak boleh tu, besi yang tak tahu kan, dia lincin. Tapi mainnya dia Allah Ta'ala lincin apa lincin, nak kiamat, pecah macam ni. Ini semua dah tu lah. Habis atas balik dia kata, maka mereka tidak dapat memanjatnya dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Tiga bawah tu dia kata, kaum Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memanjat tembok itu kerana lincinnya dan juga tidak dapat menebuknya kerana tebal dan padunya, kemahnya. Setelah itulah habis buat apa semua, berkatalah ia Iskandar Zulkarnain, ini ialah satu rahmat dari Tuhanku. Tuan beriman cakap tu, kan? Kan kita ni tengok ni, ni yang berjawab buat aku ni, ni hasil aku cerdik, aku pandai ni. Bila nak hampa ni kata buat ajar dah, bukan macam tu. Hadza rahmatun min Rabbi. Lepas tu kita boleh buat ibadah apa kan? Cerita ni alhamdulillah, syukur pada Allah. Bukan pandang kata apa, ni tiah aku rajin ni tiah aku pandai ni, cerdik jangan. Pandai cerdik pun tak apa bagi, rajin pun tak apa bagi. Kita bukan nanti banyak tentang kalau tuan tak boleh bagi angkat ni, kelopak mata tak boleh pergi mana dah. Duduk atas gaji tu, kan? Tu kena syukur apa pun, alhamdulillah. Kena tukar ni tu bukan nak dapat dada dah. Dah nampak tu ni hakikat dia rahmat, kasih sayang Allah lah terhadap kita ni. Dalam pada itu, walaupun kita panggil kemah pada zahir kita buat ni, apabila sampai janji, maknanya sampailah tanda kata berlakunya kiamat, ia akan menjadikan hancur lebuh habis. Tak payah. Waktu benda apa pun kemah tak kemah dengan izin Allah, no? Gambar jadi dengan izin Allah Ta'ala kata kun fayakun, jadilah mula-mula Tuhan kehendak. Dan adalah janji Tuhanku itu, kata Iskandar Zulkarnain. Janji Tuhan ni ulama kata kejadian peristiwa akhir zaman ni, tentang kiamat tu adalah benar. Baik, bawah tu dia kata lagi sikit apa dia, nota kaki tu nombor 4 lah kalau tak jawi ni. Yang ni berkatalah Zulkarnain. Itu pun lama bahas segi lurah segi bahasa tu. Asal mana Zu tu yang ada yang mempunyai Al-Qarnain tu dua tanduk. Lepas tu ada setengah kata Iskandar Zulkarnain ni dia dah tanduk, kan? Setengah tu bukan tanduk putih macam kita panggil apa lembu kambing tu dah. Maka sebagai satu pelambangan, satu simbol lah. Nampak kata dia menguasai dunia ni, Masyriq dan Maghrib, di timur dan di barat. Dan setengah kata pula, yang kata dua tanduk ni, pada zaman dia jenis topi besi tu, dia dah macam tanduk tu. Kalau pergi ke situ. Tapi nampak tak bukan yang dia dah tanduk. Tanduk ni binatang, kan dia tak. Itu sebenarnya Zulkarnain. Kepada penduduk daerah itu, bagilah. Sekata penduduk daerah ni merujuk kepada Rusia hari ni, di pegunungan Kaukasus. Adapun yang mengatakan tembok Cina, tu bukan tu. Sekata tembok Cina tu yang maju bukan tu. Tu lain tu. Tu kemudian lagi, bahkan peristiwa ni awal lagi. Tembok ini adalah menjadi rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada manusia untuk menyekat bahaya serangan kaum Ya'juj dan Ma'juj terhadap negeri-negeri yang lain. Tapi apabila sampai waktunya yang telah ditentukan oleh Allah, ini akan kiamat lah, maka tembok itu akan hancur lebur habis ni. Dah habis macam datang pula pada kandang, semua habis. Dan mereka akan keluar menyerang dengan ganasnya. Ternyata ini terjadi pada zaman Nabi Allah Isa lah. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal lah. Sampai terkepung lah, sampai Nabi Isa dengan pengikut dia terpaksa naik di Bukit Tursina tu, kan tempat Nabi Allah Musa terima dakwah kan, terima wahyu tu. Kayaknya Allah Ta'ala bagi kedam nakik lah golongan. Sini dia akan minta sikit. Seterusnya dia kata, dan firman Allah Azza wa Jalla pula dalam Quran lah, dalam surah Anbiya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhizatun absarul ladzina kafaru
Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Sadaqallah. Surah Al-Anbiya ayat 9 sampai 97. Dijelaskan tuan-tuan. Atau mana-mana akidahnya disoreh dan Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Suatu tolak mentah-mentah bulat-bulat ke tak syak dia boleh jadi kufur murtad. Betul ilmu yang paling kita kena jaga tuan-tuan. Kejap mata tak mana pun ada kuliah bila lagi bab akidah ni. Jaga gelak lah. Kemudian fardu ain lah. Tak fiqh, tauhid, tasawuf. Ni bab tauhid tuan. Bab rosak kita bahaya. Dia kalau tolak tuan tu kadang tolak benda yang kita panggil yang asasi lah. Macam baru ni ada setengah cerita dia pergi di KL lah. Sembang dengan geng-geng ni bukan geng besar agak, geng dia mengaji agak, kuliah-kuliah agak. Tapi satu grup ni dia menolak bulat-bulat tentang adanya kiamat, dia tak percaya. Dia tanya untuk cerita kiamat tu gambar nak kita takut ya, nak kita gerun ya tu cerita kiamat tu. Apa boleh orang Melayu jangan tahu. Semayang, main jemaah tahu dah berhenti tak. Tapi main kiamat mana ada nak kita takut ya. Jaga tuan-tuan. Dia jenis benda pelik-pelik akan zaman tu yang follower hawai sangat tu. Kalau jenis kita buka kitab ni dia tak sampai lagi. Ada seorang nak murid kita, dia tahu kita mengaji kat tu kita tu tak sampai lagi. Mengikut kami sampai. Ini tak apa, 4 mat matahari. Boleh dia. Tuan-tuan tahu kan? Buat semua matahari tu, kampung seronok. Kau pergi kampung Piramli kan? Dia tahu kita ngaji tu cepat sampai. Elaklah sampai rosak kita sampai tak mayang. Kan? Jaga tuan-tuan bab akidah ni. Kalau rosak tu kalau sedap boleh juga mencap kan. Ni kalau tak tahu kemas pula katanya tak kena tu kena. Lorat bahaya. Kalau fiqh masalah lain, contoh dia dulu tak semayang, dulu tak puasa kan. Lah ni taubat dah, astagfirullah la wa salat matiyah tak boleh kena buat. Tu tak apa. Astagfirullah qada buat balik tak apa. Kita ada masalah hukum syariat tu. Kalau akhirat esok pun kalau kita masuk neraka kan, kita tak mahyang, tak tutup arah apa, masuk kena siksa apa, lepas tu keluar juga. Tapi kalau kita masalah akidah, tak lepas. Masuk neraka masuk terus ya. Macam tak ada akidah. Jangan tuan-tuan, wa'alaikumsalam. Dah macam-macam. Sebenarnya kita ada puak batiniah orang Melayu kita lah. Dia kata apa orang yang ikut pahaman kita ni sampai tak ada sembahyang apa, tapi nakal tak jilat kulit kita ni. Tapi kalau jenis buka kita tak ada mengaji tu tak sampai lagi, tapi nakal berjilat lagi. Orang lipat ayat macam tu. Cik Mai Cik P yang cakap tu siapa dia? Tokan. Kepala apa? Kepala judi. Tokan judi orang panggil macam Yapin tu. Yang kata Yapin tu jumpa ke serok pendek tu main judi lah. Tu pun kerajaan langit terang dia tu. Kan? Jaga dia tanuh yang terbilah. Lepas tu kemah dia kata lama kan tak ada menghayal tu macam apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ulama buat kemuskilan lah. Kalau tengok cara literal terjemah tu nampak apa? Ya Allah ya Tuhan, hidayahkanlah kami agama yang betul yang lurus ni. Jadi kalau fikir cara logiknya, awak kita duk sembahyang buat ibadah ni tak berada atas jalan yang betul kan? Kan? Ikutnya yang betul lah. Tu pun duk minta lagi. Sebab kita tak tahu tuan-tuan ni di antara kita hidup dengan mati tu tengah-tengah tu nak jadi apa kita tak tahu. Lepas tu kita doa husnul khatimah, husnul khatimah. Lepas tu minta dia siratal mustaqim. Kalau ikut logiknya tak boleh baca lah dia siratal mungkin lancau. Apa? Astagfirullah. Langkau tu wala dhalin tu. Tak kan? Tu minta tu. Mana? Tu jaga tuan-tuan. Tu buat ni. Sebab kita kena jaga sungguh-sungguh lah. Dua lagi yang kita yang dipasakkan pada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga ijma' para alim ulama ni. Ni macam cerita tuan-tuan ni kalau tak pasal akidah okey lah. Silat-silat daripada kisah dongengnya. Cerita kartun dia ni. Memang Yajuj-Majuj ni. Jangan buat saya tu. Nas Quran jelas dah. Siapa tolak, siapa Nabi, akidah dia jadi murtad lah. Wa'alaikumsalam. Kalau masalah fiqh lain kata lama, tuan-tuan dia masalah faraid. Tu pun ada orang tolak lah. Pasal apa orang lelaki dapat lebih, orang perempuan dapat sikit. Tu lama tahu fafihi tafsirun tengok. Kalau dia tolak tu dengan dia tak mengaji, tu tak bawah abang. Kalau abang astagfirullah ni tak kenal kata Tuhan ni buat nanya zalim, tak boleh. Astagfirullah tu tak apa sebab dia tak tahu. Sebab ilmu faraid ni mana tepat nak ajak anggahan. Dah setengah solat faraid ni payah sebab dia kena kira tolak darab bagi. Matematik pula tu. Tu lain hal masalah. Kalau abang dia kena tarik balik. Tu tak apa. Tapi masalah kita tak boleh dah. Kalau main tak percaya kiamat apa semua, dia bukan jenis cuk-cuk Allah aku tak tahu. Tak boleh. Siapa tak tahu tak mengaji buat kita ni basah sangat. Baik. Jadi tafsir ayat dia abang kata apa?
Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbukanya tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka Ya'juj Ma'juj tadi meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi. Memang dia pun duduk gunung. Jadi belum nak sabah gunung ni dia tinggi. Dia pun akan turun macam ayak lagi jubah. Dia turun macam tempat Allah tu. Lepas tu di bawah tu dia kata apa? Nombor 5 tu, letak kaki. Yakni mereka meluru keluar untuk membinasakan umat manusia dan ketenteraman dunia. Ya'juj dan Ma'juj kesudahannya dibinasakan oleh Allah Ta'ala dengan serangan sejenis ulat yang membunuh. Mati ke ulat dah. Dia kena jaga elok. Mati ke ulat sengatan ni. Main tokok, main gigit, main serang dekat tengkok dia bawah tu. Nyakanya mati tu lah. Kes tu ya. Baik. Dah hampirlah bila lepas kejadian mati Ya'juj Ma'juj, kata Allah, dekat sangatlah janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta mata pandangan mata orang-orang yang kufur, waliyadzubillah. Sebab itulah hadis Nabi dah sebut tu, bila berlaku kiamat yang sebenar, maka Allah Ta'ala akan datangkan angin pada syurga. Dalam masa 40 hari dia akan kutip habis iman-iman orang yang ada di atas muka bumi ni. Walaupun sikit halih macam besar atom, halih macam hama ya, dia akan ambil habis. Lepas tu tuan-tuan, kita kena jaga iman tu. Siapa yang sedut angin tu, ibarat dia kena macam penyakit semua demam, mati ya. Sebab masa lepas kematian orang beriman tu, dia akan berlaku kiamat semua. Sampai dalam masa hadiah akhir zaman disebut nama Lukab ibnu Lukab. Tapi Lukab ibnu Lukab tu bukan nama orang tak. Nampak kata golongan ni sampai teruk tak teruk, sampai jahil tak jahil, kufur tak kufur, sampai sebut nama Allah pun dia akan tanya, Allah tu siapa? Rumah kita tak teruk itu pun. Sebut Allah kita tak lah kan. Allah Rabbul Alamin kan. Tidak, zaman tu tak dahsyat yang tak kiamat akan berlaku dahsyat sungguh ni, sampai berkat tanya, Allah tu siapa? Allah tu siapa? Waliyadzubillah. Juga tuan-tuan, kita mungkin alhamdulillah lah kita ada main dia nak cucu kita ni. Macam mana keadaan mereka ni, kita tak tahu. Kita insyaAllah lah, kalau dengar sedikit banyak pun seminggu, sebulan sekali yang kita tu nak cerita lah. Kita dah bidang kira nak periksa ya, kira nak cari makan ya, kira nak punya kereta baru ya, motor baru ya, ini baru kan, contoh bila apa pun kira nak baru belakang. Mereka kita tak ambil tahu macam mana tuan-tuan. Tu pengat kita insyaAllah dia tak duduk dengar kan. Ni nak cucu ni, waktu ni duduk dengar apa tak tahu lah kan. Untuk ada apa tak tahu lah. Kita janganlah kita no. Sebab kesianlah kok kita saja aku tu syurga tuan-tuan. Anak bini kita nak mak akan pasal macam tu. Alhamdulillah. Tu bab kita ni kita kena cakna no. Kena penting sungguh-sungguh. Tu. Betul Allah Taala habaq dia siap dah, bocor dia siap benda ni. Hanya umat Nabi saja. Sebab tu Nabi kata ummati ummatun marhumah wa ana rahmatun muhdah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata umat aku ni umatnya Allah Taala kasih sayang. Dan aku ni pula sebagai hadiah yang Allah telah hantar pada ini umat. Itu syukur banyak-banyak tu. Kalau kita jadi umat dia pada umat Nabi lah SAW, contohnya jadi umat Nabi Musa, Isa, tak ada nak cerita detail macam ni. Ni cerita detail ni alhamdulillah lah, khususnya kita umat Nabi SAW. Cuma duk tang kita lah, kita nak ambil berat ke, tak ambil berat yang tu saja. Nabi dia lepas dah dakwah, dia cerita satu-satu dah. Itu kelebihan. Habis, lalu Allah telah cerita siap bila peristiwa ni kematian Ya'juj wa Ma'juj. Lalu bila masanya dekat dengan kiamat, mata orang-orang yang kufur ingkar, ini orang kafir lah, terbeliak, yakni sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami, sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Perkara mana? Perkara hari kiamat tu. Tak ingat nak fikir apa. Buat kerja cara nak sana enjoy ya. Simpan duit, buat ni. Kita silam tak. Duit pilah banyak tak mana siap tak mana pun. Halau guna ke ibadah ni. Apa jadi kebajikan, apa kita nak mati esok, kita boleh dapat pahala di sisi Allah tu. Bahkan kami si kafir itu kata telah menjadi orang-orang yang menyanai diri sendiri, orang zalim. Tidak boleh. Jadi Allah Ta'ala bagi taufik daya kepada kita lah. Tuan bagi pun tetapkan sampai kita boleh mati dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Kita tak tahu tuan-tuan, ada kata tak apa dah, aku boleh mengaji, aku boleh mengajak.
rajin dah baca Quran bah, tak apa kalau mati pun syurga jangan. Sebab syurga tu kau hak milik kita, hak Allah. Kita kena ingat. Habis tentang alamat-alamat kiamat yang besar. Lalu masuk pula lah akidah tentang peristiwa bila mana kita lepas mati, kita akan menghadapi dua tempat. Itulah tempat yang pertama dikatakan sini, iaitulah syurga. Ini damaan kita ni. Kita lepas maghrib, isyak ataupun setiap waktu, Allahumma ajirni, Allahumma ajirna minan nar. Daripada lazim kita minta jauh daripada neraka, maknanya dekat dengan syurga. Setiap orang yang beriman, kata musannaf kita, wajib mempercayai. Percaya di sini bukan percaya sekadar maklumat dah. Kita tak sekadar halwa telinga dah. Mempercayai dengan mana kita beriman lah. Kita percaya, kita beriman kewujudan syurga. Maknanya syurga tu ada dah siap-siap dalam ni. Sebab ada juga pahaman Mu'tazilah ataupun Buya Hamka kata dalam kitab Tafsir Al-Azhar, Mu'tazilah model merujuk kepada liberal, golongan yang lebih suka kajian logika akalnya. Dia kata syurga tu tak ada lagi. Nanti bila kita pergi pada masyarakat ramai-ramai, baru Tuhan buat syurga dengan neraka. Sebab mereka suka dengan akal mereka yang cecek. Mereka kata kalau Tuhan buat syurga lah ni pun buat rugi lah. Bukan tak buat hidup. Allahu Akbar. Jaga tuan-tuan. Tu kena ingat. Mereka suka dengan logika, dengan akal mereka, dengan waras mereka, dengan kajian mereka. Kita lu sunnah wal jamaah bukan kira kajian tak kajian. Yang firstnya pertama sekali Quran dan sunnah. Dah akal ni pula tak canggah dengan Quran dengan sunnah. Dia berada akal itu dia tak mula sekali. Sebab tu kalau bercanggah dengan kewarasan logika kajian mereka akan tolak ke hadis ni. Aceh boleh mereka naik ke hadis ni supaya ikut kehendak mereka. Sebab tu buh tempek dia kata Islam liberal, padahal tak ada Islam dah liberal ni. Kan? Waliyadzubillah. Sebab akal tu seolah macam Tuhan bagi mereka dah. Kan? Kita ada waliyadzubillah. Tuan-tuan, kalau tak silap di Indonesia dia pun gazet dah juga. Liberal. Indo. Popa menjadi itu imam. Hari Jumaat berdengar macam khutbah. Yang baru ni berdengar ya. Kan? Tengah-tengah bayar tengah hilang. Tak sujud lama Ustaz tu. Sebab main period tengah-tengah tu jatuh. Tu pun tak boleh fikir lah. Mana? Tu bahaya tuan. Kita Islam kena jelas. Isme-isme nyalih pada al-sunnah macam bukan dia. Sekularisme ke, liberalisme ke, pahaman-pahaman. Jadi al-sunnah ni tetap ada sebab peristiwa Isra Mi'raj. Kan? Lepas tu lama ada bahas pencahayaan cara ilmiah ni. Kalau kita menolak syurga neraka ni tak ada. Habis tu yang Nabi pergi Malaysia Mi'raj tu pergi tak mana tu? Pergi cara khayalan Nabi kan? Tak? Kalau kata mimpi pun, mimpi Nabi Rasul wahyu. Macam peristiwa Nabi Allah Ibrahim disuruh sembelih anak dia Nabi Allah Ismail. Mimpi tu. Jadi mimpi para Nabi ni apa dia? Wahyu, benda wakil relatif betul Bukan betul mimpi kita. Minta mimpi kita pelik-pelik. Kena ligan ni kita dua kaki mungkin sakit tengah belakang. Jatuh kaki dia panggil. Itu mimpi kita. Mimpi Nabi lain. Apa ni? Ru'ya sadiqah ataupun ru'ya salihah. Kalau mimpi macam malam ni mimpi macam mana, esok macam tu lah dia akan berlaku. Mana? Tu bahaya tu kalau tak. Kata syurga neraka tak ada. Habis tu Nabi pergi Malaysia Mi'raj tu buat apa? Siap Nabi masuk dalam syurga. Dah, siap masuk dah. Syurga ni untuk siapa? Syurga ni untuk siapa? Neraka apa Nabi pergi siap dah. Tiba-tiba ada yang tolak kata apa? Tak ada lagi syurga neraka. Bagaimana? Bagi sunnah wal jamaah, wujud al-an. Lala ni duk ada siap dah. Cuma tunggu saja ahli syurga tu nak masuk ke syurga Allah. Dan ia syurga pula adalah makhluk Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala lah cipta. Bukan dia ada seni media ada, cara on the spot spontan tak. Dia pun makhluk Allah. Allah Ta'ala tak cipta, tak ada lah dia. Yang disediakannya untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan syurga itu sebelum ia Allah Ta'ala menjadikan makhluk-makhluk yang lain. Jadi faham cara zahirnya tanpa kita tak pada riwayat-riwayat hadis yang lain lah. Pada hadis Nabi SAW secara khusus, memang cara umumnya syurga tu ada dulu lah. Tapi ada setengah riwayat kata diciptakan dulu apa panggil arash. Ada setengah kata yang diciptakan dulu adalah lauh mahfuz. Ada setengah kata qalam lah. Berkhilaf riwayat lah. Tapi di sini ambil dari secara umum syurga lah.
Allah Ta'ala menjadikan dia terlebih dahulu. Syurga itu kini sudah pun wujud. Itu tanda gila tu, tuan-tuan, kena garis tu. Benarnya perlu digaris bawahkan tu. Mudah penting. Sebab takut dah mana juga kalau ada main tunjuk ni. Nak tunjuk ke dia, siapa dia nak tunjuk dia tu. Dah, Nabi sampai hari cukup yakin sudah lah. Dan syurga tu pula kekal selama-lamanya. Maknanya bila masuk tu tak huih dah, tak ada expired dah. Dulu kini selama-lamanya abadan abidin dah. Bukan kata main masuk-masuk lepas tu hilang hampa habis. Dah. Ahli sunnah tak, dia tak pegang macam tu. Walaupun ada pendapat yang ganjil menyalahi ijma' ulama, dia tahu syurga neraka pun tak kekal. Lama-lama expired kat dia pun. Kalau waktu dia expired tu bahalah. Ni dah Allah tetap lah. Apabila dalam istilah dalam sifat 22 kita panggil baqaq li ghairi. Maknanya Allah Taala kekalkan tu dengan sebab Allah Taala kekalkan dia. Bukan nyari dia kekal dah, dia makhluk kan. Dia dah istilah dia dah. Tidak rosak binasa. Dalam Al-Quran syurga itu mempunyai beberapa nama lah. Khususnya kita panggil dia ada 6 nama lah. Apa ada? Sini 8 lah. Maklum syurga dia ada 8, neraka dia ada 7. Pertama dikatakan Jannatul Ma'wa. Ini syurga tempat kembali lah. Ini tempat kembali orang yang beriman, orang yang soleh. Yang keduanya Jannatul Adnin. Syurga tempat tinggal yang kekal, tak rosak, tak binasa dah. Yang juga dinamakan ada syurga Darul Khulud. Ini rumah, tempat yang kekal abadi. Kemudian Jannatul Firdaus. Ini kalau nak kira A'lalul Jinan ni, syurga Firdaus lah, first class lah ni. Yang tertinggi. Kemudian Darussalam, rumahnya sejahtera. Kemudian yang keenam Darul Muqamah. Ini rumah yang tenteram, yang tenang. Nyata syurga ni tenang, selamat itu sampai tak ada toilet, sampai tak ada jamban. Dia duk tanya. Ini Ustaz macam mana Ustaz, makan kenyang-kenyang nak buang tak mana? Dia kerja di tempat buang lah, tak ada. Bukanlah hadis cerita ni, kekenyangan ahli syurga ini Allah telah gantikan dia keluar peluh. Kalau kita dunia ni kecil merah lah kan, ahli syurga tak ada. Main nak keluar yang jenis tu Allah telah gantikan dengan peluh. Peluh pula lebih wangi pada kasturi. Kena masuk dulu lah, Allahumma amin lah kalau dapat. Kemudian Jannatul Na'im, rumah tempat yang bernikmat, penuh dengan nikmat lah. Nikmat makan minumnya, bidadari buah semua. Kemudian yang Maqamul Amin, kedudukan yang sentosa, yang selamat. Syurga itu adalah tempat kediaman orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang soleh sebagai balasan dari amalan kebajikan yang mereka lakukan di dunia ini. Jadi kita kena susah payah dulu dunia ni. Kalau dunia ni kita ambil rehat tu awal. Tahu? Ibadah apa tak perlu buat. Tu angan tak apalah nanti ambil di syurga. Dunia pun tak perlu, nak boleh apa sana. Dunia dia enjoy ya, tu seronok ya. Yang Tuhan suruh tak buat, yang Tuhan larang pergi buat, tu tak lebih. Dengan tinggal neraka ma'adzubillah. Tapi kalau dunia ni susah payah dah. Semayang, mengaji buat apa yang Tuhan suruh, tinggal terang mana kita boleh pantai yang Tuhan larang, hari esok tak dapatlah apa kita. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sadaqallahul azim. Surah Muhammad. Nama Nabi Muhammad itulah sallallahu alaihi wasallam. Ini setengah pada surah yang diletak nama dengan nama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka pihak Quraisy dia tak panggil nama Nabi Muhammad, dia panggil Muzammam. Wah tu, dia tak kapal dia buat tukang. Lepas setengah panggil Muhammad juga, kita panggil Mat gitulah. Dia depan marah dia panggil Muzammam. Kalau Muhammad terpuji, Muzammam ni yang terkeji. Dia orang yang dikeji. Tapi macam tu lah. Tapi Nabi macam kata Allah, Nabi SAW kan dia tak marah. Dia doa lagi haid pada rahmat hidayah Allah. Tapi dah tak ada habuan, tak ada macam mana. Alhamdulillah. Ayat ke-12. Maksud ayat sungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman. Itu penting kita kena jaga iman lah.
Walaupun kadang-kadang rosak kehiman ni jadi muntah ma'adzubillah, tak apa dah. Sebab Nabi kata perjalanan kudanya kencang laju 500 tahun, dapat bau dia punya aroma syurga tu. Sebab Nabi kata tanah syurga ni Allah Ta'ala jadikan daripada wangian kasturi, aroma dia tu. Lepas tu 500 tahun kita punya kuasa kuda lah. Kalau kenderaan paling laju di dunia pun 500 tahun boleh bodoh aroma dia tu. Lepas tu baginya ahli syurga lah. Serta mengejarkan amal-amal yang soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya syurga tadi tu beberapa sungai. Allahumma amin lah. Allah takdirkan kita dia dapat tempatnya untuk yang hebat ni, insya-Allah. Nanti banyak lagi tuan-tuan, saya akan tu dulu. Ahli-ahli syurga yang tinggal dalam syurga itu dalam keadaan baik, amal dan sentosa. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.